Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam edisi petang 8 Ogos 2020. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak tidak pernah merampas tanah rakyat untuk tujuan pembangunan, malah para pemilik tanah dibayar pampasan sewajarnya. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata dakwaan atau tuduhan seumpamanya oleh pihak tidak bertanggungjawab adalah semata-mata untuk mempengaruhi rakyat untuk menentang kerajaan Sarawak. Menurutnya, beliau juga kesal apabila pihak terbabit berterusan menghasut rakyat dengan mendakwa kerajaan negeri mahu merampas tanah hak adat Bumiputera NCR yang disukat mengikut Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Dan satu isu yang dimainkan mereka adalah tanah. Tanah ini memang dari dulu-dulu bagus modal untuk tidak pusing. Jadi ada orang kononnya yang lawyer, yang pakar, yang pandai pasal tanah, tapi cerita dia bohong. Dia kata dia tidak benarkan orang survey Seksyen 6. Mesti tanah Seksyen 6 kita itu ada. Katanya karena kalau kita kena survey Seksyen 6, tanah NCR jadi tanah kerajaan. Terbalik. Kalau ya tanah kerajaan, apa guna kerajaan? Nukat lagi. Bukan dia ayak nang di Padah. Jika mereka aku pergi kawasan YB, tanah dia pun disukat dengan Seksyen 18. Jadi itu cerita Hulu Kile sudah. Baru-baru ada video lagi ditunjukkan. Kedua, dia madah kalau tanah Seksyen 6 diguna kerajaan untuk buat jalan, buat rumah kerajaannya tidak dipampas. Ambil aja. Dia pun bohong. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan 655 surat tanah bagi kawasan pembangunan tanam Salkra wilayah Serian pada Jumaat. Lot-lot tanah berkenaan adalah dari 4 estet, iaitu dari Estet Tai, Estet Kedup 1 dan 2, Estet Mongkos dan Estet Melikin. Keempat-empat estet berkenaan melibatkan 52 buah kampung. Sementara itu, para penerima surat tanah merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas pengiktirafan terhadap tanah milik mereka. Jadi aku sekali lagi saya terima kasih dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Laban yang sudah keluar ke surat pak tanah dengan kita di demikian ditolak. Jadi harap kita anang ninga jago subuh hari pemangkang. Ngai kita rugi. Anak ingat kamu 5 tahun akan datang. Terima kasih yang Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih ya. Di kampung mi Salkra di muka sawit. Jadi akun tubek na sosioekonomi di kampung mi memang paguh. Wang Salkra ada merit muka sawit di kampung. Ngin bala di kampung dapat kerja tiap nundu megaumaan tinana menyara hidup ya. Jadi aku mengucapkan berbanyak terima kasih. Terima kasih negara Kerajaan Negeri Sarawak ngin dapat muka skim Salkra di kampung di area mi. Terima kasih. Laporan berikutnya. Projek Bina Baru Dewan Serbaguna Kuala Tatau yang berjumlah RM480,000 telah siap dibina pada 19 Februari 2020 di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar RTP 2019. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata beliau berpuas hati dengan perkembangan semua projek yang dilaksanakan jabatan dan agensi kerajaan di kawasan Dewan Undangan Negeri Jepak, termasuk projek Bina Baru Dewan Serbaguna Kuala Tatau. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak JKA yang telah melaksanakan projek RTP ini dalam ongkos dan masa sejuk. Kemudian ini Dewan dibina di satu tapak yang strategik berdekatan dengan sekolah di tengah-tengah kampung dan boleh digunakan oleh semua penduduk kampung di Kuala Tatau. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan projek Bina Baru Dewan Serbaguna Kuala Tatau Dun Jepak pada Jumaat.
Ujarnya semua projek RTP yang dilaksanakan di Dun Jepak mengikut spesifikasi jadual serta peruntukan yang ditetapkan dan mengikut prosedur tender terbuka. Dalam majlis perasingan, Datuk Talib telah menyerahkan pelitup muka dan cecair pembersih tangan kepada 3 buah sekolah rendah di kawasan Jepak menerima pelitup. 3 buah sekolah itu ialah Sekolah Kebangsaan Setulan, SK Kuala Tatau dan SK Jepak. Setiap sekolah menerima sumbangan 500 keping pelitup muka dan 12 botol pembersih tangan. Berikut pula, semua premis perlu mendaftarkan aplikasi MySejahtera atau komuniti yang memaparkan kod QR pendaftaran di setiap pintu masuk. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, ini bertujuan menyimpan rekod pergerakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP supaya hubungan rapat dapat dikesan dengan mudah sekiranya terdapat kes positif. Jelasnya bagi mereka yang tidak mempunyai telefon pintar untuk mengimbas, mereka dibenarkan menulis maklumat secara manual. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat pengurusan bencana bahagian Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau memberitahu terdapat 4 kategori boleh dikurangkan bayaran kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mengikut prosedur operasi standard SOP untuk pengurangan kompaun bertarikh 2 Jun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kategori berikut merupakan masyarakat bawah B40, warga emas, warga kurang upaya dengan dokumen pengenalan diri dari Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bagi kesalahan pertama. Beralih ke laporan mengenai projek tanaman nanas MD2 secara berkelompok di Kampung Kopit Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu, Biro Simuh berkata, projek berkenaan dilihat mampu mengubah lanskap sosio-ekonomi masyarakat di kawasan Serembu. Jelasnya, buat masa ini di Kampung Kopit telah ditanam 39,000 anak benih MD2 dan sasaran dalam tempoh 3 tahun akan datang dapat menghasilkan 10 kali ganda hasil nanas MD2. Jadi MD2 amat sesuai untuk ditanam di kawasan Mineral Soil. Jadi kita tidak payah risau, ya. Sekarang kita ada bawa dalam berapa 39,000 anak benih kan? 39,000 anak benih. Sebab itu target saya dalam masa 3 tahun kita akan lipat ganda kepada 4812 kan? 4812 kita akan lipat ganda kepada sekurang-kurangnya 10 kali ganda dengan nilai yang kita ada sekarang. Bagaimana kalau 10 kali ganda kita ada 390,000 pokok nanas dalam masa 3 tahun daripada sekarang di kawasan Kopit. Nah, tidak mustahil Kampung Kopit akan menjadi antara pengeluar MD2 terbesar di negeri Sarawak, ya, di dalam 3 tahun akan datang. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian kursus teknologi penanaman nanas MD2 di Dewan Kampung Kopit di Bau pada Jumaat. Sementara itu, Miro menambah, pusat pengumpulan hasil tani nanas MD2 juga akan dibuka bagi membolehkan para petani menjual buah nanas MD2 di pasaran kelak. Manakala di Betong, cadangan pembinaan jalan utama kedua STR Pakej B4 Betong bakal membuka lebih banyak aktiviti ekonomi penduduk setempat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Gera Rentab Jabu, projek tersebut adalah bukti kerajaan negeri mengutamakan kepentingan rakyat khususnya penduduk di Betong. Ujarnya, pembinaan projek ini akan memendekkan jarak ke Seri Aman dan masa perjalanan dari Betong dijangka sekitar 30 hingga 40 minit sahaja. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian cek pampasan tanah Proposed Construction of Second Trunk Road Pakej B4 Betong di Betong. Jajaran bagi Pakej B4 projek ini bermula dari jambatan kedua Batang Lupa di Seri Aman menuju ke kawasan Lidong dan Lebuh Raya Pen Borneo di Simpang Betong. Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jaga diri anda walau di mana anda berada. Kita mesti menang. Salam UKAS.